Utsman bin Affan dan seorang makhluk. Di kota Madinah yang ramai, hiduplah seorang saudagar yang baik hati bernama Utsman bin Affan. Dia dikenal semua orang bukan karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang lebih besar dari hartanya. Utsman sangat suka berbagi dengan sesama. Suatu hari, musim kemarau panjang melanda Madinah. Satu-satunya sumur yang masih berair dimiliki oleh seorang pria Yahudi yang menjual airnya dengan harga sangat mahal. Banyak orang tidak mampu membelinya dan merasa kehausan. Melihat kesusahan kaumnya, hati Utsman tergerak. Dia mendatangi pemilik sumur. "Maukah engkau menjual sumurku kepadaku agar semua orang bisa minum?" tanyanya dengan lembut. Pemilik sumur itu serakah dan hanya setuju untuk menjual separuhnya. Utsman setuju. "Baiklah, satu hari sumur ini milikku dan hari berikutnya milikku." Utsman lalu mengumumkan, "Ambillah air sebanyak yang kalian butuhkan untuk 2 hari, gratis pada hari giliranku." Orang berbondong-bondong mengambil air pada hari giliran Utsman. Pada hari giliran pemilik lama, tidak ada yang datang membeli. Merasa rugi, dia akhirnya menjual seluruh sumur itu kepada Utsman. Sejak saat itu, sumur itu menjadi milik semua orang. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Muhammad SAW mengajak kaum muslimin untuk melakukan perjalanan jauh dalam perang Uhud. Pasukan muslim sangat besar, tetapi mereka kekurangan unta, perbekalan, dan senjata. Tanpa ragu, Utsman yang dermawan segera membantu. Ia menyumbangkan 300 unta lengkap dengan pembekalannya dan 1000 keping emas. Orang-orang takjub dengan kedermawanannya yang luar biasa. Nabi berkata bahwa masih dibutuhkan lebih banyak harta. Utsman segera pulang ke rumahnya dan kembali dengan kapal berisi uang yang dia tuangkan di hadapan Nabi sebagai sumbangan tambahan. Nabi Muhammad SAW sangat bahagia. Beliau tersenyum dan berkata, "Tidak akan ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini." Kedermawanan Utsman memastikan pasukan muslim memiliki semua yang mereka butuhkan. Selain sangat dermawan, Utsman juga dikenal dengan akhlaknya yang lembut dan sifatnya yang pemalu. Dia berbicara dengan sopan kepada semua orang. Kebaikan hatinya membuatnya dicintai dan menjadi teladan bagi kita selamanya.
Okay, maknanya sehari kamu akan baca sekali lah. Betul? Alhamdulillah, dah rupanya baca Quran. Okay? Betul? Okay. Ini saya nak cakap tadi. Okay, sekarang ni dalam kumpulan kamu yang saya cakap tadi kan. Nia dengan Iman 2 orang je lah. Okay, 2 orang je ada. Tuliskan perenggan ni. Perenggan 1, 2, perenggan 3, ni kan. Kami tulis apa isi penting dia. Perenggan ke 1 ni apa isi penting dia. Dia nak cakap apa. Okay,
kedua? Okey, betul. Yang kedua, saya meminta Amir Rajni. Yang kedua? Apa dia? Umat Islam menghadapi masalah untuk mendapatkan air minum. Membeli telaga rumah daripada seorang
pink ni nampak. Putih sikit. Kan mana? Logo dia lagam. Okey? Buka aktiviti. Kita dah habis dah tajuk Osman bin Affan. Kita dah belajar dia punya riwayat hidup. Pribadi dan semangat beliau sebelum keislaman dan selepas Islam. Okey. Surah berapa? 18. Okey. Semua buka surat 18. Azhar buat macam ni lah. Dia lipat-lipat tu dia dapat. Aish buat macam mana? Aish dia gunting madu, dia gunting. Ini baris. Lebih kurang lah tu pembaris gunting sama lah. Dia mengecikkan kesan tu. Okey. Was. Saya buka buku surat 18. Dah. Dah buka buku surat 18? Yang hari tu Oh, yang hari tu. Dah bincang hari tu kan. Waktu kelas tambahan. Kan? Waktu kelas tambahan. Nisa tak hadir tu. Pada minggu hari si Rabu. Ya, tak datang kan Rabu. Rabu Khamis tak hadir. Ya, betul. Ya ke Rabu? Mana Ustazah tahu? Ustazah bincang dah hari tu. Okey, buka buku surat 19 pula. 19. Buka buku surat 19. Okey, buka buku surat 19. Okey. Soalan yang pertama apa? Tulis nanti macam mana? Tulislah apa jawapan dia. Kan nota ada tu saya rasa. Cuba tengok dengan apa saya bagi tadi. Seorang yang lemah lembut, apa? Pemurah dan baik hati. Ya Allah kuat. Okey, yang kedua apa soal dah? Dah siap soal pertama? Jadi kalau soal apa senangkan. Tanya Acik ni. Ini kemas kenapa? Okey? Memang begini. Okey, boleh kita teruskan nombor 2. Buku dah aktiviti? Tak ada, tak bawa. Postingannya. Okey, aktiviti. Soalan nombor 2 apa? Siapakah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan? Ada berapa orang? 2. Siapa? Rogaiyah, bukan Ruqayyah Rogaiyah. Bukan Ruqayyah. Ruqayyah. Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Jadi jawapannya. Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Kami ni orang tak ada. Itu dia dekat riwayat hidup dia. Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Ingat kamu tanda dia ni terus ingat. Siapa? Gelaran dia. Jadi ingat. Nanti tapi kamu nak ulang-ulang banyak kali. Kalau ulang pun kamu dah memang ingat. Kita banyak tau nak ulang nanti ni. Sirah tahun 5. Masuk. Banyak ni. Okey, nombor 3. Apakah nama Tuhan yang disediakan dengan tulisan saja? Diberi gelaran, diberi nama dengan nama beliau Utsmani. Resam Utsmani. Apa maksud resam? Betul, penulis.
Okey. Yang ketiga. Okey, yang keempat apa jawab soalannya? Yang keempat apa soalannya? Ke manakah? Betul Zulfaqar. Didemakan kepada umat Islam. Okey, nombor 5. Baca apakah? Osman bin Affan radhiyallahu dalam peperangan Tabuk. Apa dia? Yang ketiga itu malah saya cakap tadi. Betul tu jawapannya. Ingat. 900 unta, 60 ekor kuda, 1000 dinar. Muaz, buat tak Muaz? Saya. Okey, soalan yang keenam. Apakah tujuan Sayyidina Osman bin Affan membeli telaga rumah? Apa tujuan dia? Rumah. Apa dia? Macam apa jawapan dia? Okey, tujuannya ialah apa? Untuk kegunaan umat Islam secara percuma. Apa? Untuk makan, minum semua tujuannya memberi kepada umat Islam. Percuma tu maknanya diwakafkan. Apa dia? Diwakafkan. Saya ada cerita kan dengan kamu? Muaz ni, cepat je. Saya ada cerita kan? Amalan-amalan yang pahalanya mengalir walaupun kita dah meninggal. Betul kan? Wakaf. Wakaf kan? Wakaf ada. Sedekah kan semua kan? Amalan yang sentiasa mengalir walaupun kita dah meninggal. Kita dah masuk kubur. Pahala tu masih kita dapat walaupun kita dah mati. Apa dia? Salah satunya wakaf kan? Amal jariah. Dan kamu nak tahu tak? Bila saya Google, saya check, telaga ni masih ada lagi sampai sekarang. Telaga rumah ni. Nampak tak? Kan? Sampai sekarang. Maknanya banyak tak pahala dia ada sampai sekarang? Ada kan? Banyak. So kita berazam dan bertekadlah untuk mewakaf dan beramal jariah. Okey, untuk soalan seterusnya.